Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, sudah pun 5.19 petang dan hari ini Rabu 29 jam dari awal. Sekali lagi kita berkesempatan dengan tamu kita pada petang yang mulai ini, iaitu yang berpanggil Dr. Dan Zainal Abidin dalam rancangan Islam Moden. Dan doktor sudah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan untuk sama-sama kita menjayakan rancangan pada petang ini, apakah yang pula akan dibawa oleh doktor untuk sama-sama kita untuk memenuhi rancangan ini dalam ruangan ini, doktor? Ya, tajuk yang saya pilih Tuan Cik Yaakob ialah celek ranting buta akar. Celek ranting buta akar. Dan apa maksudnya doktor? Ya, terima kasih Tuan Cik Yaakob. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Ya, celek ranting buta akar. Saya teringat tajuk ini Tuan Haji ketika membaca sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menceritakan tentang seorang lelaki dari Iraq yang bertemu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Lelaki dari Iraq ini bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar tentang hukum darah nyamuk. Mungkin nyamuk menghinggapi bajunya, tangannya, ditamparnya, mungkin keluar darah sedikit. Apa hukumnya untuk dibawa semayang, apa kaitannya dengan wuduk, begitulah lebih kurang persoalannya. Maka bertanyakan hukum darah nyamuk. Maka sahabat Abdullah bin Umar terkejut dan terus berkata, "Kamu datang dari Iraq?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Sungguh pelik. Sebab di Iraq, darah cucu Nabi baru mengalir. Ketika itu baru berlaku penyembelihan ke atas cucu Nabi, iaitu Husain radhiyallahu an. Pelik sungguh, darah cucu Nabi mengalir di Iraq. Kamu tak bertanya tentang itu. Sebaliknya kamu gairah bertanya tentang darah nyamuk. Tak mau bertanya tentang darah cucu Nabi yang mengalir. Jadi, riwayat ini cukup menarik perhatian saya. Dan saya merasakan dari situ boleh kita kaitkan dengan senario kita sekarang. Ramai di kalangan umat Islam bersikap seperti lelaki yang bertemu sahabat Nabi itu. Mereka gairah bercakap tentang fiqh ranting, tentang kunut subuh, tentang selawat ada Sayyidina ataupun tanpa Sayyidina, yang pernah juga kita bicarakan banyak kali di sini. Tapi kita ulangi untuk peringatkan bahawa itu bukannya tak boleh kita bincangkan. Selawat Nabi bagus, perbincangan tentang fiqh ini bagus, sebab ia ada berkaitan dengan hukum hakam Islam. Tetapi kegairahan yang melahirkan pertamanya perselisihan, kegairahan membicarakan tentangnya sehingga melahirkan salah faham, kegairahan mengkaji tentangnya sehingga melupakan perkara yang lebih pokok, itu yang terlarang. Dan itu yang saya nak kaitkan dengan riwayat Imam Ahmad tadi. Yang disyarahkan oleh ulama berkaitan riwayat tadi ialah apabila umat Islam lupa tentang kepincangan yang wujud dalam masyarakat, lupa tentang kemungkaran yang berleluasa dalam masyarakat, penyelewengan dalam masyarakat, tentang terbabasnya akidah umat secara umumnya, dan mereka lupa tentang perkara itu, lupa untuk perbetulkan semua itu sebab terlampau asyik dengan debat-debat fiqh ranting, maka ketika itulah Allah akan timpakan bala kepada kita. Pernah berlaku di Mesir tentang seorang tokoh Islam, iaitu berkaitan Imam Hasan al-Banna. Di Mesir ketika itu, ketika Imam Hasan al-Banna pergi ke masjid, dia lihat masyarakat dalam masjid. Kita bercakap tentang orang nak solat, orang baik-baik, tapi rupanya kurang baik. Sebab orang dalam masjid itu
bertelingkah tak habis-habis tentang fiqh ranting. Waalaikumsalam. Sampai satu ketika dia berkata, dia melihat selepas solat, biasa tu imam akan baca doa. Ya. Dan makmum di belakang mengaminkan doa itu. Satu kumpulan bangun dan menegur, ini bukan sunnah Nabi. Nabi tidak baca doa kuat-kuat. Nabi tak pernah ajar benda begini. Akhirnya doa tak dibacakan, masing-masing bertelagah. Puak itu bertelagah dengan puak ini. Akhirnya Imam Hasan al-Banna menggelengkan kepala. Ini berlaku dalam masjid. Dan dia berkata, jika beginilah keadaannya, siapa pun jangan berdoa. Habis semayang, pakat-pakat baliklah. Mereka terkejut. Mengapa? Sebab kamu bergaduh tentang doa. Baik, jangan doa. Sebab membaca doa itu sunat, bukannya wajib. Tapi bergaduh dalam masjid ni haram. Aku larang kamu sebab itu. Sebab kamu tak kenal keutamaan. Kamu tak sedar bergaduh dalam masjid haram. Perkara yang kamu gaduhkan itu bab sunat saja. Jadi mana lebih penting? Kita tinggalkan yang haram ataupun kita buat yang sunat tapi bergaduh? Baik, tinggal langsung. Jadi dari situlah mungkin kita mengambil iktibar bahawa dalam masyarakat kita juga itu juga yang berlaku tanpa kita sedari ataupun memang kita sedari, iaitu kita kadang-kala celek ranting tapi kita buta akar. Dari segi perbuatan amalan kita pun kadang-kala kita lebih fokus pada benda-benda ranting, benda cabang, tapi lupa tentang benda pokok. Contoh Tuan Haji Yaakob pernah disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bentuk kiasan, setengah orang setiap tahun pergi ke Mekah buat umrah sunat. Tapi bila kita minta bantuan untuk bantu orang Palestin, untuk bantu umat Islam mungkin di Iraq, dia kata buat apa? Itu juga golongan yang celek ranting, buta akar. Ataupun golongan yang lain ialah bila melihat tentang sekolah-sekolah agama yang miskin, dia tak nak bantu. Tapi dia usaha bantu untuk cat masjid, untuk cantikkan masjid tu dah elok dah, tapi nak cantikkan lagi. Tapi yang sekolah agama ni bukan bab cantik, nak runtuh. Dia lupa. Ini pun golongan yang celek ranting, buta akar. Jadi dengan itu kita harapkan dapat kita perkembangkan lagi tajuk ini. Harapannya satu, supaya kita meletakkan agama ini pada perspektifnya yang betul. Dan saya nak ulangi apa yang saya sebutkan tadi. Saya tidak mengatakan jangan kaji fiqh, kita tak boleh bincangkan bab-bab ranting, tidak boleh. Tapi letak pada perspektif yang betul. Jangan sampai menimbulkan isu perselisihan menyebabkan kita lupa benda pokok. Itu yang nak saya katakan. Itu maksud doktor sebenarnya. Dan